Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Azam Abdullah. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 21 November 2015. Antara paparan utama malam ini. Paparan utama 21 November 2015. Bertindak sebagai ASEAN di peringkat antarabangsa secara bersama. TPPA bukan sekadar bawa manfaat strategik dan geopolitik yang penting. Sekurang-kurangnya 27 maut selepas militan serang hotel. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama berkata Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA bukan sekadar perjanjian perdagangan kerana ia turut membawa manfaat-manfaat strategik dan geopolitik yang penting. Bercakap pada sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN ABIS 2015 hari ini, Obama berkata TPPA adalah satu kemenangan untuk semua negara yang menyertai dan beliau yakin ia akan mendapat kelulusan dan diteruskan. Obama yang dalam lawatan kali kedua ke Malaysia berkata TPPA merupakan pelaburan jangka panjang dalam keselamatan bersama dan hak-hak asasi manusia sejagat. Obama berkata TPPA akan membantu membina kepercayaan dan kerjasama lebih baik dalam kalangan negara peserta, merapatkan lagi hubungan Amerika Syarikat dengan negara-negara sekutu terkuatnya di Asia dan pada masa sama membolehkan perkongsian lebih kukuh dengan negara-negara yang peranannya semakin menyerlah dalam ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam. Terdapat kaitan antara keselamatan ekonomi dan keselamatan negara dan itulah yang amat penting bagi ASEAN, katanya di hadapan kira-kira 500 peserta ABIS 2015. TPP akan membantu meningkatkan integrasi ekonomi yang memastikan keamanan dan kestabilan rantau ini. Perjanjian itu juga membolehkan semua negara peserta menggubal undang-undang perdagangan di Asia Pasifik untuk dekad-dekad akan datang secara bersama-sama. Obama berkata TPPA mengandungi piawaian ketelusan dan anti rasuah paling ketat berbanding mana-mana perjanjian perdagangan yang wujud dalam sejarah. Ia menuntut negara peserta memiliki undang-undang pencegahan rasuah termasuk menjadikan perbuatan merasuah pegawai awam satu jenayah serta menuntut negara terbabit menguatkuasakan undang-undang berkenaan. Sementara itu, Presiden Barack Obama memuji tindakan Malaysia kerana membuka pintu serta memberi sokongan kepada pelarian dan pencari suaka daripada pelbagai tempat bergolak di dunia. Presiden Amerika Syarikat itu berkata Malaysia kini menjadi tempat perlindungan sementara bagi kira-kira 150,000 pelarian dan pencari suaka. Baiklah, dalam perkembangan berasingan, Pelan Tindakan Strategi ASEAN untuk Pembangunan PKS 2016 hingga 2025 akan memberi penekanan kepada inovasi, teknologi dan produktiviti perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ketika melancarkan pelan itu hari ini, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamed, dokumen itu diasaskan kepada kejayaan Pelan Tindakan 2010 hingga 2015 yang menggariskan 6 dasar utama. Dasar-dasar terbabit melibatkan akses kepada pembiayaan, pasaran dan pengantarbangsaan, pembangunan sumber manusia, perkhidmatan maklumat dan nasihat, teknologi dan inovasi serta meningkatkan persekitaran dasar dan kawal selia. Pelan itu unik kerana setiap matlamat strategi akan diterajui oleh negara anggota, katanya pada pelancaran yang diadakan bersempena sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2015. Mustafa berkata pelaksanaan pelan tindakan itu akan memperkukuhkan lagi kerjasama antara agensi pembangunan PKS ASEAN bagi memberi impak positif kepada pembangunan PKS domestik. Mustafa berkata pelan itu juga mempertimbangkan penubuhan pusat khidmat PKS ASEAN bagi menghubungkan PKS dalam ASEAN merangkumi perusahaan, peniaga, pembekal, pengeluar dan pengguna. India memberi jaminan kerjasama penuh kepada pelabur ASEAN dari segi mempermudah operasi perniagaan mereka di negara itu dan melindungi hak cipta harta intelek mereka ciptanya. Perdana Menteri India Narendra Modi berkata bagi tujuan itu kerajaannya melaksanakan beberapa inisiatif untuk memastikan ketelusan dan pemprosesan dalam talian bagi pelabur dalam pentadbiran harta intelek IP.
India juga serius untuk melihat pelabur tulen dan pembayar cukai yang jujur memperoleh keputusan yang cepat dan adil dalam soal cukai, katanya semasa berucap pada Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2015 hari ini. Beliau turut menyentuh peluang perniagaan yang luas di India untuk diteroka oleh pelabur ASEAN, termasuk dalam sektor pengangkutan, hartanah dan tenaga boleh diperbaharui. Beliau berkata kerajaan yang diterajuinya sejak 18 bulan lalu mencatatkan banyak kemajuan untuk India seperti meningkatkan keluaran dalam negara kasar, pelaburan asing dan perolehan cukai sambil menurunkan kadar inflasi, defisit akaun semasa, defisit fiskal dan kadar faedah. Menyentuh tentang pengangkutan, Modi berkata pelabuhan India menyaksikan pertumbuhan trafik pada kadar 4.65% dan peningkatan pendapatan operasi 11.2% bagi tempoh 2014-2015 sekalipun jumlah perdagangan dunia menguncup. Pengarah urusan MEHB Datuk Badli Sham Ghazali berkata kerja-kerja penyelenggaraan berterusan yang dilakukan oleh Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 atau KLIA 2 berjaya mengurangkan masalah air bertakung di kawasan apron. Katanya MAHB telah menyediakan laporan bulanan mengenai program penyelenggaraan di KLIA 2 yang membolehkan semua pihak termasuk orang awam mengetahui kemajuan terkini program itu. Mengenai isu tumpahan minyak di kawasan meletak pesawat Q10 dan Q12, Badli Sham sekali lagi menegaskan bahawa ia berpunca daripada kebocoran paip dan bukan kerana mendapan tanah. Badli Sham berkata Kuala Lumpur Aviation Fueling System, anak syarikat milik Petronas, masih lagi menyiasat punca kebocoran tersebut dan melakukan kerja pembaikan ke atas saluran paip berkenaan. Siasatan terperinci masih lagi dilakukan dan hasil siasatan tersebut akan dilaporkan tidak lama lagi. Sedikit laporan keuangan, ringgit dijangka mengukuh lagi minggu depan berbanding dolar Amerika Syarikat susulan kepastian lebih tinggi terhadap kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika Syarikat FED pada Disember. Naib Presiden dan Ketua Penyelidikan Runcit Affin Hwang Investment Bank, Datuk Dr. Nazri Khan Adam Khan berkata ringgit dan harga minyak mentah mencatat aliran meningkat yang membawa petanda baik bagi sentimen pasaran tempatan. Beliau berkata ringgit mencatat peningkatan lebih baik 2.1% minggu ke minggu kepada 4.3000 memandangkan penggiat mata wang mengambil keuntungan ke atas dolar Amerika Syarikat selepas Jawatankuasa Pasaran Terbuka Fed mengatakan langkah pada Disember itu kemungkinan besar akan menjadikan ujuran dasar mengecil. Mengikut Jumaat ke Jumaat, ringgit meningkat kepada 4.2830 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.3700 minggu lepas. Unit tempatan itu naik berbanding dolar Singapura kepada 3.0311 daripada 3.0729 dan meningkat berbanding yen kepada 3.4861 daripada 3.5581. Ia turut mengukuh berbanding pound kepada 6.5363 daripada 6.6507 dan meningkat berbanding euro kepada 4.5730 daripada 4.6995.